Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. InsyaAllah saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku Kahfah Fiqh Syahadah. Pelajar tahun 3, buku Kahfah, pelajaran Fiqh Syahadah, dan insyaAllah kita telah sampai kepada tajuk yang ke-14 pada muka surat 46. Muka surat 46, para pelajar boleh buka muka surat 46 pada tajuk yang ke-14 iaitu Haji Mukmin. Haji orang yang beriman. Baik, mari sama-sama kita baca daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sekali lagi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah. Sekali lagi kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Baik. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Selepas kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat harta kita, dan yang terakhirnya adalah mengerjakan haji. Orang yang beriman maksudnya dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Kerana untuk melaksanakan ibadah haji ini memerlukan pengorbanan yang besar, lebih-lebih lagi harta benda, yakni keuangan kita yang banyak untuk membolehkan kita sampai ke Baitillah, yakni di Mekah sana, di Masjidil Haram sana. Jadi seseorang yang beriman, seseorang Islam yang beriman wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Sebab tu dia mesti ada cita-cita. Dia kena mesti tanamkan pada dirinya cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji ini. Dan bukan sekadar dia bercita-cita, dan dia berusaha untuk mengumpulkan segala keperluan yang dengan keperluan tersebut dia dapat memenuhi syarat-syarat untuk dia menunaikan haji tersebut. Di antaranya kemampuan keuangan lah. Yang penting sekali kemampuan keuangan. Kerana kita ni negara Malaysia jauh jaraknya ke Mekah sana. Ke Mekah, ke negara Arab sana. Arab Saudi jauh. Mana memerlukan pembelanjaan yang besar. Jadi dia bersedia mengumpulkan wang ringgitnya untuk dia berazam untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang ni kita ada di Malaysia ni dipanggil tabung haji, satu sistem simpangan wang untuk mengerjakan ibadah haji. Maknanya bila mana cukup bilangan simpanan kita itu, insya-Allah tabung haji akan maklumkan kepada kita duit kita telah cukup dan mungkin kita telah disenaraikan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kita kena berusaha. Artinya menyimpan duit untuk bukan sekadar cita-cita, tapi berazam sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Begitu juga dengan umrah. Dengan melakukan ibadah umrah juga, kita juga perlu bercita-cita untuk melaksanakan umrah ini sekali seumur hidup. Baik. Di antara kelebihan-kelebihan kita mengerjakan ibadah haji ini, pertamanya, kita mendapat ganjaran haji yang mabrur. Apa maksud haji yang mabrur ini? Maksudnya kita akan mendapat keampunan dosa kita daripada Allah Subhanahu wa taala
seolah-olah kita ini tanpa ada sebarang dosa. Seperti mana seorang anak yang baru dilahirkan dalam keadaan dia tanpa ada dosa, begitulah orang yang berjaya melaksanakan ibadah haji yang dikatakan sebagai haji yang mabrur. Dia seolah-olah dia pulang daripada Mekah dalam keadaan dia bersih, suci tanpa ada sebarang dosa. Itulah kelebihan yang besar bila mana seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Di antara kelebihan orang yang mengerjakan ibadah haji ini juga ialah dia akan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Di Makkahul Mukarramah, di Mekah sana, pada musim haji, dia merupakan orang yang jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan suasana dia sebagai seorang tetamu Allah Subhanahu wa taala itu, doanya sentiasa doanya akan diperkenankan. Doanya di antara doa yang akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan, di antara kelebihan-kelebihan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Baik. Namun begitu, untuk pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji itu, kita sebagaimana saya sebutkan tadi, perlu mengumpulkan keuangan kita untuk cukup perbelanjaan kita. Di antara syarat untuk mengerjakan haji itu cukup perbelanjaan kita untuk ke Mekah dan cukup perbelanjaan keluarga yang kita tinggalkan. Itu dia panggil di antara syarat. Sebab itu, untuk mengumpulkan wang bagi mengerjakan ibadah haji tersebut, mislah daripada hasil yang halal dan yang halal. Janganlah kita kumpulkan duit untuk wang ataupun duit untuk mengerjakan ibadah haji itu daripada sumber hasil daripada duit riba. Duit riba ni duit keuntungan dalam bank yang bukan daripada sistem keuangan Islam. Dia ada keuntungan, dia panggil bunga ataupun riba. Jangan kita gunakan duit tersebut untuk kita pergi menunaikan ibadah haji. Yang kedua, jangan kita gunakan wang daripada rompakan harta orang lain. Harta orang lain kita ambil, kita gunakan wang tersebut untuk kita gunakan sebagai perbelanjaan kita untuk mengerjakan haji. Tak boleh. Mesti daripada sumber yang baik. Yang ketiganya, janganlah hasil daripada wang nyanyian lagu-lagu yang berunsur maksiat dan dosa. Kalau nasyid tu boleh tahan lagi. Lagu-lagu pada nasyid, maknanya lagu-lagu nasyid daripada berselawat ke, memuji Allah ke, memuji Rasulullah ke, nasyid boleh juga. Tapi kalau nyanyian lagu yang berunsur maksiat yang membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan hasil daripada nyanyian tersebut, wang tersebut untuk kita gunakan untuk pergi ke Mekah, maknanya kemungkinan haji kita bukanlah haji yang akan mendapat haji yang mabrur yang kita sebutkan tadi. Dan juga janganlah hasil daripada wang judi. Kita main judi, jangan sekali-sekali main judi kerana sesuatu yang dilarangkan oleh Allah. Janganlah hasil wang judi juga digunakan untuk pergi ke Mekah, menunaikan haji ke Mekah, kerana ianya tentulah akan memberi kesan yang tidak baik kepada ibadah haji kita, seolah-olah ibadah haji kita ini walaupun kita sampai ke Mekah tapi ianya tidak memberi manfaat kepada kita, memberi kesan yang tidak baik kepada kita. Baik, itulah yang dikatakan haji orang-orang yang mukmin, haji orang yang beriman. Dia sentiasa berusaha untuk mendapatkan ruang dan peluang untuk dia mengerjakan haji, berazam untuk mengerjakan haji, dan dia berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan wang daripada sumber yang halal untuk mengerjakan ibadah haji, insya-Allah. Baik, daripada apa yang saya terangkan ini, insya-Allah saya meminta para pelajar untuk membuat latihan pada muka surat 48 dan 49. Aktiviti 1 dan aktiviti 2. Aktiviti 1, tuliskan betul atau salah pada penyataan berikut. Ada 7 soalan di sana. Kemudian, aktiviti 2, senaraikan kelebihan menunaikan ibadah haji. Senaraikan kelebihan-kelebihan sebagaimana yang sebahagiannya telah saya sebutkan
sebentar tadi, dan insya-Allah dalam buku kamu boleh lihat jawapan-jawapan tersebut dalam buku pada muka surat 46 dan 47 insya-Allah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.